Saya banyak sangat benda masuk dan keluar pada masa yang sama. Okay, tak apa. So, kita terus buat 35 dulu lah. So, saya pun dah ready untuk kelas paper paper 2. So, nanti kalau kita dah habis ni, kita terus masuk paper 2 . Jadi kita terus tengok soalan nombor 35, kita habiskan sampai 40 dan seterusnya kita tengok paper 2. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kebarangkalian Aminah lulus mata pelajaran fizik dan kimia masing-masing ialah 2/5 dan 3/4. Hitung kebarangkalian bahawa Aminah hanya lulus satu mata pelajaran sahaja. Okay. Oh ya, thank you. By the way, minta tolong kerjasama untuk tulis nama penuh anda dan juga nama sekolah anda, nama penuh anda dan juga nama sekolah anda untuk keadaan malam ni. Okay? Terima kasih. Alright.
So 35, bila dia tanya soalan macam ni, okay, soalan berkenaan dengan kebarangkalian lulus, kebarangkalian Aminah untuk lulus mata pelajaran fizik dan kimia ialah 2/5 dan 3/4. Hitung kebarangkalian bahawa Aminah hanya lulus dalam satu mata pelajaran sahaja. Maksudnya dia nak satu je yang lulus. Sama ada fizik sahaja ataupun kimia sahaja. Jadi dengan tu kita, ini yang lulusnya lah. Kalau saya buat dalam, saya jadikan dia table sekejap. Okay, kita ada 25, 3/4 lulus. Yang lulus lah. 25 dan sekejap. Dan 3/4 itu lulus lah. So maksudnya kita kena tengok juga untuk yang gagal. So in the way kita just cari je datang untuk gagal. Apabila 2/5 lulus, maksudnya 3/5 adalah gagal untuk fizik dan 1/4 adalah untuk gagal kimia. Sekarang dia nak cuma salah satu sahaja yang lulus. So kebarangkalian untuk hanya mendapat this one and this one. Satu lulus untuk fizik, gagal untuk kimia. Okay, lulus fizik ialah 2/5. Gagal kimia adalah 1/4. Okay, ini untuk yang kalau fizik saja. Lepas tu kita tambahkanlah. Sebab kita ada satu lagi kemungkinan. Okay. Not dependable, tidak mengikat peran. Okay, this one or this one. Kita ambil pula yang lulus untuk kimia. Itu 3/4. Dan kita darabkan dengan gagal fizik. Iaitu 3/5. So bila awak dapat macam ni, last kali kita akan dapat kebarangkalian dia ialah sebanyak 11/20. Jadi inilah kebarangkalian untuk dia hanya lulus salah satu sahaja. Sama ada dia lulus fizik sahaja ataupun dia lulus ni sahaja, kimia sahaja. Okay. Macam itulah cara dia. Okey, seterusnya. Nombor 36. Jadual 3 menunjukkan bilangan murid lelaki dan murid perempuan dalam kelas alfa dan kelas beta. So tak ada apalah. Kelas alfa 18 lelaki, kelas beta 10 lelaki. Kelas alfa 12 perempuan, 12 perempuan, kelas beta and perempuan. Apabila seorang murid pilih secara lawak bagi setiap kelas, kebarangkalian memilih seorang murid perempuan dari kelas alfa adalah sama dengan kebarangkalian memilih seorang murid lelaki dari kelas beta. Hitung jumlah bilangan murid dalam kelas beta. Chances untuk ambil yang ni sama dengan kebarangkalian untuk ambil yang ni sahaja. So berapa sebenarnya jumlah keseluruhan ni? Okay. Try dulu.
Okay. So, kalau soalan macam ni, basically yang ni tak tengok tak apa sebab dia dah jawapannya kan. Basically sekarang dia bagi tahu kita, dia bagi kita data lah, ada data, sekian-sekian data dan keberangkalian dia. So, apabila seorang murid dipilih secara rawak dari setiap kelas, keberangkalian memilih seorang murid perempuan, pilih seorang murid perempuan dari kelas alpha ni sama dengan keberangkalian untuk pilih seorang lelaki dari kelas beta. Jadi, paling mudah kita buat persamaan dia lah. Okay. Sekejap Okay. So persamaan dia kalau saya boleh buat kat sini tadi 12, 18, 10. So 12 maksudnya kuantiti perempuan dan jumlah keseluruhan lah itu 12 campur 18. Akan bersamaan dengan lelaki sahaja. Nak milih seorang lelaki, keberangkalian untuk pilih seorang lelaki daripada kelas beta iaitu N tambah 10. Di mana N ni, N tu ialah jumlah murid perempuan lah. So dari situ kita boleh gerakkan saja macam biasa. So kita akan dapat 12 N tambah 10 tambah 120 sebenarnya. Okay. Persamaan dengan 300. Ini 30 darab dengan 10 akan jadi 300 lah. So last kali kita akan dapat N bersamaan dengan 15. Now, ini bukan jawapan dia. Kenapa? Sebab ini hanyalah kuantiti perempuan sahaja. So, kita nak total semua. Hello. Kita tambah sahaja, okey? 10 dan 15 kita akan dapat 25 lah. So, maksudnya jumlah bilangan murid dalam kelas beta ialah 25 orang. Okey, itu sahaja. Seterusnya. Gaji bulanan Encik Sam ialah RM5,800 dan pendapat pasifnya ialah RM1,700 setiap bulan. Diberi bahawa dia mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak RMX dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak RM800 sebulan. Jika aliran tunai bulanan Encik Sam ialah RM2,400, hitung nilai X. Okay. Try dulu.
Okey, so gaji bulanan Encik, makan. Tengok balik soalan, gaji bulanan Encik Sam ialah 5,800. Lepas tu dia dapat pendapatan pasif sebanyak 1,700 setiap bulan. So diberi bahawa dia banyak pembelanjaan sebanyak X lah. Itu pilihan tetap dia yang dia kena bayar tiap-tiap bulan. Kalau yang tak tetap dia 800 sebulan. Kalau aliran tunai dia ialah 2,400. Okay. Hitung nilai X. Okay. Jadi total keseluruhan dia ialah, first kita kena tahu income dia lah. Kita tengok dia punya pendapatan ni lah. Pendapatan ialah 1.5 dan juga 1.7. So ni akan masuk. Lepas tu pembelanjaan dia. Dia punya pengeluaran dia. Okay. Pembelanjaan dia ialah X dan juga 800 setiap bulan. Aliran tunai ni baki tinggal. Dia hanya tinggal baki sebanyak 2.4. Okay. So kita just perlu buat 2 limpahan 2800. Jadi untuk kita tahu S ni 2800. Silap. Ini bukan. Sekejap. Kita ni sikit. So 5800 income campur dengan 1.7K. Itu kira ni pendapatan dia lah. Ni pendapatan dia. Lepas tu tolak dengan pembelanjaan dia iaitu X. Pembelanjaan tetap dia dan juga pembelanjaan tidak tetap dia iaitu 800. Dan dia akan dapat baki sebanyak 2.4K. Dari situ kalau kita campurkan semua, kita akan dapat jawapan untuk X ialah 4.3. Okay, saya cepatkan sahaja. 800 pindah kanan, pindah-pindah semua. So kita akan dapat X. Jawapannya iaitu 4.3. Okay lah. Jawapan dia ialah T. Okay, ni pembelanjaan tetap dia. Setiap bulan dia kena bayar 4.3K. Alright. Banyak sikit. So, tengok sini. So next, tengok soalan nombor 38. So jadual 4 menunjukkan kadar premium bagi setiap 1,000 nilai mungkin insurans hayat seumur hidup yang ditawarkan oleh sebuah syarikat insurans. So ni dia punya, orang cakap apa? Premium dia lah. So Puan Devi berumur 40 tahun ingin mendapatkan perlindungan sebanyak 280K. So berapa harga premium bagi insurans hayat Puan Devi jika dia tidak merokok? Cikgu.
Alright. So 38. Sekarang ni dari 4 dia dah menunjukkan kadar premium untuk setiap 1000 muka insurans hayat seumur hidup yang ditawarkan oleh satu jenis syarikat ni. Okay, dia dah bagi kita keseluruhan dia lah. Lepas tu tanya, Puan Devi umur dia 40. Dia nak dapat perlindungan sebanyak 280k. So berapa harga premium yang dia kena bayar? Okay. Dan dia sendiri pun tidak merokok. So untuk memudahkan kita, untuk first kali kita kena tahulah berapa premium dia, berapa kadar premium dia. Okay. So, umur dia 40, dia cakap. Ni puan, so kita tengok perempuan lah. Dan dia juga tidak merokok. So ini adalah kadar premium dia. Dia nak berapa? 2.8k untuk setiap, premium akan dibayar untuk setiap seri. Okay. So maksudnya sini sajalah. 2,800k dibahagikan dengan kadar bukan, face value, okay, nilai muka, dan akan didarabkan dengan kadar premium iaitu 2.0 di key in dalam kalkulator. Seterusnya kita akan terus dapat dia punya kadar premium sebanyak 570 174. So tu sahaja cara dia sebenarnya. Simple sahajalah. Okay. Cuma kita nak kena tahu je, nak ingat formula dan apa yang perlu kita cari. Itu sahajalah. Seterusnya 39. So kita boleh masuk atas dulu sekejap nanti. So Encik Puan mempunyai satu polisi insurans perubatan utama dengan peruntukan deductible sebanyak 900 dan fasa penyertaan peratus co-insurans 70-30 dalam polisinya. Jika kos rawatan Encik Puan ialah 17,500, berapakah kos yang ditanggung oleh dirinya sendiri?
Alright. So, Encik Puan mempunyai satu polisi insurans perubatan utama dengan peruntukan deductible sebanyak 900 dan fasa penyertaan perutusan co-insurans 70-30 dan polisinya. Kalau kos rawatan dia sebanyak 17,500, berapa banyak kos yang dia kena tanggung sendiri? Okey. Yang ni dia dah bayar lah. Okay. Cuma dalam dia punya polisi dia ada deductible sebanyak 900 dan polisi dia lebih kepada co-insurance polisi di mana 70-30. Okey. Maksudnya 70 yang akan insurans akan bayar, 30 yang kita kena tanggung sendiri. Sekarang ni Encik Puan kos keseluruhan ialah 17,500. Jadi pertama sekali kita nak kena tahu adakah insurans akan bayar atau tak. Dengan cara kita kena tolak dengan deductible dahulu, iaitu 17,500 kita kena tolak dengan deductible lah 900. Dan kita akan dapat nilai dia sebanyak 16,600. Okay. Ini sahaja yang akan diinsurankan. Itu je nilai yang akan diinsurankan. 900 tu dia tak akan diinsurankan lah, tu yang kita akan bayar sendiri. Cuma yang ni takkan dibayar secara keseluruhan. Kenapa? Sebab kita punya insurans ialah co-insurans. Encik Puan punya insurans ialah co-insurans 70-30. So 70 insurans bayar, 30 kita bayar. Yang dia nak tengok ialah yang Encik Puan kena bayar sendiri. So hanya 30% lah daripada keseluruhan. 30% daripada yang perlu yang dalam insurans kita. Kita dapatkan dengan 16,600. Okay. Dan kita akan dapat nilai sebanyak 4,980. Ini yang kita kena bayar sendiri, tak termasuk deductible. So kita tambah pula dengan deductible. Yang asal memang kita wajib bayar sendiri lah yang tu kan. Itu yang wajib kita bayar sendiri. So kita akan total dapat keseluruhan ialah 5,888. 5,880, sorry. 5,880 iaitu C. Okay. So kita kena, yang Cik Puan kena bayar sendiri iaitu 5,880. Yang selebihnya insurans akan bayarlah. Itu kelemahan untuk insurans. Dia biasa murah sikit. Tak apa. So next, kita tengok soalan nombor 40. Back. Okay. Bisa, tak boleh. Okay, tak apa. Jadual 5 menunjukkan harga bagi makanan dalam sebuah restoran. Atas tu tak ada apa, tak ada yang penting. Yang penting yang ni sahaja. So makanan dia nasi ayam, nasi lemak, mi goreng. Okay, harga sepinggan dia 745. Harga keluarga Encik Chai pesan 3 keping, 3 pinggan nasi ayam, sepinggan nasi lemak, 2 pinggan mi goreng. Lepas tu restoran kena cukai 6% perkhidmatan. Berapa amount yang kena bayar oleh Encik Chai? Okay.
Kita tengok sama-sama. So, kita ada makanan, harga pinggan. So, ada dia punya jenis makanan dan harga dia lah. Samakan. So, keluarga Encik Chai ni, dia beli 3 pinggan nasi ayam, 1 nasi lemak dan 2 mi goreng. Restoran tu pula kenakan 6% cukai per khidmah. Dan berapa harga keseluruhan dia? Jadi first kita akan ambil tahu berapa banyak harga yang boleh makan lah. Nasi ayam dia beli 3. So 3 darab 7 lah maksudnya. Sebab satu RM7 kan. Satu RM7, dia beli 3, so 3 darab 7. Satu pinggan nasi lemak, so kita tambahkan dengan satu pinggan nasi lemak iaitu 4. Kita tambahkan lagi dengan mi goreng 2. So 2 darab 5. Okay. So dari situ kita akan dapat harga total yang nak kena bayar ialah RM35. Ini harga makanan sahajalah yang dia kena bayar. Lepas tu dia cakap 6% selebihnya adalah untuk cukai perkhidmatan. Jadi kita darabkan dengan 6% daripada harga makanan iaitu RM35. So daripada situ kita akan dapat nilai dia ialah 35 campur RM2.10. So RM2.10 tu kita punya cukai perkhidmatan lah. So total semua dia nak kena bayar ialah RM37.10. Nilai dia RM2.10 iaitu B. Okay. So macam tu je cara kita nak jawab yang ni. So habis untuk yang ni, kita ada masa lagi, so kita tengok sikit. Ni saya tak share kat awak, so tapi you guys tengok ni dekat dalam ni saja. Tak 1A dahulu. Satu A saja dulu, okay. Lepas tu baru kita tengok B lah. So pada rajah ruang jawapan, lurik rantau yang mewakili P pelengkap atau Q. Okay. Berdasarkan ni, cuba dapatkan P pelengkap atau Q. Guys try lukis balik, so try lorikkan mana kawasan. Nanti saya akan lorikkan sekali. Oh, boleh dah baca. Okay.
Okay, saya assume majority semua dah at least have an idea on mana yang you guys nak pakai. So, kita ada P atau Q. So, kita lorikkan sahajalah. Jadi, kalau saya lorikkan guna highlighter kuning ni untuk P, complementary P. Complementary P maksud semua yang bukan dalam P lah. So, keseluruhan semua ni yang bukan dalam P. Okay. Okay. Lepas tu dia tanya pula Q. So yang Q adalah keseluruhan yang P ni. Okay, semua yang dalam Q lah. Lepas tu dia cakap atau ni maksud merangkumi kedua dua. Semua. Bukan yang bertindih sahaja tapi semua. So maksud semua yang saya highlight ni, yang kuning termasuk yang biru yang bertindih dan juga yang tidak bertindih, itu semua kawasan yang perlu kita lorek. Kawasan putih yang saya tak tanda ni, itu bukan kawasan yang perlu kita lorek. So macam tu untuk soalan nombor 1. Seterusnya B. Ayat satu menunjukkan gambar Jahwin semesta A atau U atau A atau B atau C. Okay. Nyatakan set yang diwakili oleh rantau yang berlorek. So saya just betulkan sikit takut ada yang tak nampak. So ini adalah X dan yang ini adalah Y. So apakah yang mewakili X dan apakah yang mewakili Y? Okay.
Okay. So, ada siapa-siapa nak try untuk X dengan Y? Boleh masuk dalam chat, saya akan bacakan plan. Ada yang nak cuba? Okay. Kita tengok So sekarang ni X adalah reloriknya di sini. Kita ada A, kita ada B dan kita ada C. So macam mana kita nak set mana yang mewakili X ni? Basically sebenarnya saya ada dua jawapan kat sini lah. So yang saya pakai, sebabkan ni ialah di dalam A kan. Kita boleh letak A, mesti ada dalam A, dan sebab ia salah satu je, mesti luar daripada B. Maksudnya sini dan sini. Dan juga mesti luar daripada C. So dekat sini sahajalah sebab yang ni bukan C. Atau boleh juga awak buat ianya dalam B luar atau C luar. Sorry, silap. Dalam kurungan B atau C, okay, B atau C luar. Maksudnya mesti luar daripada B atau C, B atau C keseluruhan semua ni luar. So luar dia kat sini sahaja. So X boleh sama ada ini ataupun ini, tak ada masalah. Okay, seterusnya Y. Y dia duduk dalam B tapi mesti luar daripada A kan. So A luar dan B okay. Satu lagi dia mesti juga duduk dalam C, so dan C juga. Settle. A luar maksudnya A mesti keluar daripada A, so dekat sini keseluruhan. Dan B, so B keseluruhan semua ni dan B yang penting dia sahaja. So yang tu sahajalah. Dan mesti dalam C. Yang penting dia untuk ketiga-tiga hanya ini sahaja. So Y lah. Okay, so macam tu cara nak jawab soalan ni. Basically yang ni just bubuh sahaja. Yang ni tadi pun just lorik sahaja, dapat full marks. Yes. Betul. Nak saya baca tadi. Betul Exo betul. Okay. So insyaAllah kita akan sambung yang seterus-terusnya untuk minggu depan kot insyaAllah. Okay. So dengan tu saya nak ucapkan terima kasih untuk hari ini. Segala yang baik datang daripada Allah, segala yang buruk datang daripada saya sendiri. InsyaAllah kita akan jumpa balik minggu depan. Okay. Thank you all. Assalamualaikum. Selamat malam.